daripada saudara Adam ni, dia tanya apa pendapat jika penyelidikan telah diterbitkan dalam prosiding. Itu Doktor boleh bacalah kat situ. Okey, pasal penerbitan yang dah diterbitkan dalam prosiding, normally kita akan ubahlah semua. Kita akan ubah semua benda yang kita dah dalam prosiding tu fokus. Dalam bila buat menulis, kita kena ada fokus. Fokus dia mungkin dalam prosiding, fokus dia lain. Jadi bila kita nak menulis jurnal, fokus dia tu lain. Fokus tu yang penting. Kalau fokus dia sama, dia macam redundant, sama pula dengan yang prosiding tadi. Dia fokus dia tu kena lain. Jadi pasal bila nak menulis, fokus ni penting. Aku nak buat apa ni tanya, aku nak buat apa. Aku punya tujuan nak buat apa. Jadi bila kita dalam proses menulis tu, kita tengok balik, tadi aku cakap nak buat ni, hasilnya lain pula. Jadi fokus tu penting. Jadi bila dia dah buat dalam prosiding, fokus dia nak tunjukkan yang ini. Jadi kalau dalam nak terbitkan dalam jurnal pula, fokus itu gunakan apa yang dalam prosiding tapi fokus dia lain. Kata contohnya, tadi dalam prosiding dia nak tunjukkan dia punya metod nak buat tu. Okey, dalam jurnal you tunjukkan metod yang dah buat dalam prosiding tu, you tambah benda you nak uji dengan application dia. Misalnya contoh, application dia tu. Katakan kita apply ke business study, atau apply kepada image, atau apply kepada law. Okey, jadi fokus dia kan dah berbeza. Bila fokus berbeza, bila kita menulis, benda dia tak sama dengan yang kita buat dalam prosiding tadi. Di prosiding tadi, kita mungkin nak tunjukkan metodologi nak buat dia. Tapi, bila dalam jurnal tadi tu, bukan lagi metodologi, kita nak tunjuk application dia. Yang itulah yang saya buat selalunya. Alright, Cik Lokman tanya, selain nak tanya apa berarti tentang conference yang lewatan penerbitan di jurnal yang berindeks. Yang ini ni yang macam saya cakap tadi lah. Kalau nak di jurnal yang berindeks ni, macam tu lah. Better buat terus je lah kat jurnal. Buat terus kat jurnal. Jadi kalau buat terus kat jurnal, terus je lah. Tak payahlah pergi conference. Biasanya kita pergi conference, kita nak benda tu diterbitkan dengan cepat dan biasanya untuk prosiding lah. Tak payahlah kalau nak terbit kat jurnal yang berindeks, pergi je lah, pergi hantar jurnal. Kenapa perlu nak hantar pergi conference? Itu pendapat saya lah. Okay. Alright. Assalamualaikum Doktor. Ya. Saya Atia. Okey, Atia. Tadi kan tadi Doktor cakap motivation, one of the motivations adalah Doktor suka pergi berjalan. So that's why Doktor sukalah pergi conference sambil jalan, sambil bekerja sambil berjalan. Jadinya kan dengan keadaan kita sekarang ni kan, macam dengan COVID-19 semua sekarang ni, landscape dia dah berubah. Cara untuk conference macam sekarang ni banyak yang virtual conference. Rasanya macam kita kena cari motivation baru untuk nak pergi conference yang macam semuanya online. So apa pandangan Doktor? Ataupun sekarang ni kita mungkin conference dah tak banyak orang buat, dah terus pergi jurnal terus. Okey, mohon pandangan Doktor. Sekarang memang landscape dia berubah lah dengan adanya COVID-19 ni, landscape dia berubah. Jadi bila landscape berubah macam ni, apa pandangan saya? Kita masuklah conference yang macam ni, kita online conference, kita bentangkan kepada kita buatkan slide, kita bentang yang kita hantar slide kita dan masuk ke prosedur. Boleh juga macam tu lah. Sebab sekarang ni motivation factor untuk menjalan dah tak boleh dah. Okay. Jadi kena ubahlah benda tu. Tadi saya cerita sebab zaman saya tu tak ada lagi benda ni. Okay. Sekarang ni dah ada pula benda baru macam ni, mungkin kita tak boleh pergi jalan. Jadi masih boleh lagi lah. Jadi kita sebenarnya masih boleh lagi menggunakan
conference tu, sebab kalau nak buat jurnal tu mungkinlah lama benda dia. Lepas tu nak buat Q1 dengan Q2 bukannya benda yang senang lah. Itu yang saya hadapi lah. Saya cuba nak buat tapi cuba juga mula-mula dulu. Tapi bila saya tengok, aduh ini tak boleh ni, macam mana ni, apa saya perlu buat. Ni nak terbit ni, kalau saya tak terbit, benda yang saya buat ni nanti orang terbit pula. Jadi apa saya buat? Ialah saya kena hantar conference lah supaya benda tu jadi hak milik saya. Itu yang menyebabkan saya pergi ke conference, sebab memang saya buat benda tu memang hak milik saya semasa saya buat PhD. Tapi saya tak hasilkan penulisan lagi. Saya nak tulis juga. Jadi kita nak benda tu dibaca oleh orang lain. Kalau ada orang nak komen atau orang nak cite, okey lah. Jadi benda macam tu lah yang saya cakap tadi. Kita kena buat benda, kadang-kadang kita kena buat supaya benda tu berjalan dengan cepat. Okay. Itu saya punya ni lah pasal COVID tadi. Okay. Okey, ada apa-apa saya pun sebenarnya tak ada apa nak diceritakan pasal COVID ni, conference ni, sebab memang macam tu lah, kita dah tak ada conference yang boleh kita pergi dah. Jadi ada apa-apa persoalan boleh tanya. Saya nak tanya, saya lagi. Saya ada beberapa mesej yang saya terima. Saya faham UiTM ada mengeluarkan beberapa jurnal sendiri dan ada beberapa jurnal yang ada, dia claim yang dia ada nombor ISSN tu. Tapi masa nak record ataupun masa saya semak, nombor ISSN tu tak wujud ataupun diklasifikasikan memang tak wujud lah sebab melalui website ISSN yang official tu. Apa pendapat doktor? Patutkah kita semak dulu nombor ISSN ni? Nak tahu conference ni ataupun proceeding ni sebenarnya legit ataupun tidak? Ataupun kita main hantar je ke tanpa kita usul periksa? Conference ni sebenarnya patut ke kita hantar macam tu? Memang kena check lah. Saya memang bila nak buat hantar ke conference ke apa, kadang-kadang saya 2-3 hari saya check benda-benda tu. Kita check jurnal dia dalam Scopus, check dalam WOS semua tu. Memang kena check lah, dan yang kadang-kadang mengambil masa. Duduk dalam bilik dari pagi, petang orang tengok apa benda lah dia buat ni. Macam tu lah kerja kita, cari. Sampai bila-bila pun kita cari lagi. So kita tak akan berhenti di situ. Jadi maksud saya, kalau nak hantar tu kena betul-betul lah. Kena dia mesti ada ISSN yang betul. Dia ada berindeks di Scopus. Kalau dia kata indeks Scopus, cari dalam Scopus sampai jumpa. Kalau tak jumpa, tak payah hantar. Itu je saya punya tengok dalam Scopus, tengok dalam WOS tu. Kalau dia tak ada, tak payah hantar. Senang je lah. Kena cari yang lain pula. Jadi dia proses tu akan berulang-ulang. Jadi lagi lama, lagi kadang-kadang tu mengambil masa yang lama lah untuk kita mencari benda-benda macam tu. Okay. Alright. Doktor boleh scroll lagi, ada soalan lagi dekat bawah tu. Ada orang hantar soalan beberapa. Kat situ. Okey, pasal section mana yang kita perlu fokus dulu start writing. Okay. Bila nak writing ni, section yang paling kena buat dulu ialah result. Okey, saya cakap memang kena buat result dululah. Yang lain-lain tak payah tulis. Yang penting kita kena buat result dulu. Apa result kita? Result tu bila kita dah dapat result kita, baru kita ada dia punya objektif ke atas, kita punya fokus. Kalau kita tak ada result, memang tak boleh buat lah. Itu yang saya cakap tadi, kita kena ada fokus. Fokus kita tu bergantung kepada result yang kita dapat daripada analisa yang kita buat. Okey. Metodologi ke apa tu kena lihat. Semua mesti kena result dulu. Okey, itu dari ini.
Okey, pasal abstract saja saya tak cadangkanlah kalau for conference tu buat abstract saja saya tak mencadangkan untuk pergi conference tu lah. Terbitkan dalam jurnal tak tentu lagi terbit dalam jurnal. Kadang-kadang dia saja suruh orang pergi conference tu, kemudian dia kata terbit kat jurnal tak tentu lagi. Sekarang tak tentu lagi. Jadi kalau terbit abstract saja tak payahlah. Saya cadangkan macam tu. Okey, mesti dekat ini. Merit pembentangan conference yang sama. Okey, kita nak pasal merit ni sebenarnya apa tujuan kita sebenarnya? Okay. Apa tujuan kita? Kita nak kita publish ke, kita nak sebab kita nak apa? Nak dalam SKP kita ada conference, ada jurnal. Bagi saya, bagi saya nak paper saya publish. Okay. Yang belakang daripada tu, saya tak fikir pun. Itu ikut saya lah, saya tak fikir pun. Okey, sebab saya buat tu untuk untuk puaskan hati saya lah. Saya nak publish saya punya paper ni supaya orang lain baca dan dia jadi satu menyumbang ke satu ilmu. Mungkin kalau ada yang saya tak tahulah, saya ada orang lain macam-macam lain-lain kan. Jadi mungkin dia nak menyampaikan KPI dia, mesti ada conference, mesti ada ni. Saya tak macam tu lah. Saya buat ikut peraturan saya sendiri lah. Maksudnya bila kita buat tu, saya nak paper saya publish. Kalau pergi conference, saya nak paper saya publish. Itu saya punya matlamat. Lepas tu kalau publish kat jurnal, saya pergi hantar kat jurnal lah. Kalau saya nak buat, saya hantar ke jurnal. Itu kerja saya. Saya senyap-senyap je buat. Saya tak payahlah saya nak ini ataupun saya nak letak ni. Saya tak terfikir kat saya nak buat macam tu lah. Saya nak buat ialah sebab saya nak paper saya diterbitkan, orang bagi baca, orang lain bagi komen, orang lain orang reviewer bagi komen supaya saya dapat memperbaiki diri saya. Jadi macam tu, saya tak tak kisahlah apa ni, tapi itu matlamat saya lah. Okay. Nombor ISSN saya ada dalam sini. Okey, nombor ISSN tu biasanya kadang-kadang memang tak ada. Saya pernah jadi, dia memang tak ada dalam internet lah. Tapi payah sikit lah. Kalau yang itu, kalau kadang-kadang itu conference yang ada diterbitkan dekat jurnal, dia ada ISSN number tu. Kalau macam saya cari sampai di situ lah. Kalau hubungi Perpustakaan Negara, untuk yang di Malaysia saja boleh hubungi Perpustakaan Negara. Tapi kalau yang di luar negara, di mana boleh hubungi Perpustakaan Negara. Jadi ISSN tu kena cari lah. Memang kena cari. Kalau dia kata ISSN dalam Scopus, kena cari lah dekat Scopus tu. Kalau tak ada tu, saya terus kita tak hantar lah macam tu. Kalau yang kadang-kadang tu memang tak berapa jelas lah. Sebab kalau yang dia terbitkan ISSN biasa, mohonnya dekat Perpustakaan Negara dapatlah ISSN tu. Sebenarnya sedang je proses mohonnya. Dah dapat tu tiap-tiap tahun, kalau nak terbitkan lagi, hantar je dia punya soft copy tu dekat sekarang ni kalau kita buat online, kita kena hantar 10 CD kepada Perpustakaan Negara tiap-tiap tahun. Itu je kalau yang ISSN tu. Jadi sebab UiTM sekarang ni tak nak yang macam tu, dia nak yang berindeks. Jadi pergilah hantar yang berindeks lah. Cari dulu yang ada indeks. Okey, silakan ada soalan lagi tak kepada Dr. ni? Kalau tak ada, mungkin doktor boleh sharekan last lah rumuskan kenapa, apa tips untuk doktor dah lama ni, saya rasa doktor yang sini dan saya banyak rujuk pada doktor kalau nak buat apa-apa. Daripada sebelum saya buat PhD sampai saya dah balik pun saya still merujuk kepada Dr. Azmi. Dan saya rasa kalau doktor nak pension, kehilangan yang besar lah kepada fakulti terutamanya. So sebelum doktor rumuskan, mungkin doktor boleh share tips-tips kepada junior lecturer ni yang terutamanya
mengalami masalah daripada segi nak buat research pun kadang-kadang macam tunggang terbalik juga. Saya bercakap bagi pihak kawan-kawan lah. So lepas tu mungkin doktor boleh buat conclusion sikit macam mana kita nak terus kekal bersemangat dan terus kekal menulis dengan baik, sentiasa berfikiran positif. Sebelum kita habis sesi ni, so doktor boleh rumuskan sikit. Terima kasih doktor. Pasal nak terus kekal dalam bidang penulisan, terus bersemangat menulis dengan baik ini, sebenarnya tiap-tiap orang mempunyai matlamat sendiri. Jadi kadang-kadang kita ada naik dan kita ada turun. Jadi apa yang saya cadangkan kat sini, macam kita terus meneruskan benda kita nak, apa yang kita suka lah sebenarnya. Kalau kita suka menulis, kalau kita suka menulis benda, kita menulis benda. Kalau kita suka menulis artikel, tulis artikel. Kalau kita suka menulis newspaper, terus tulis newspaper. Boleh artikel yang melibatkan newspaper, tak semestinya research. Kalau dia you suka buat benda pasal pengajaran, nak tulis buku, buatlah. Jadi sebenarnya kita mempunyai banyak benda yang kita boleh buat sebenarnya. Ilmu kita banyak tapi kita cuma tak dapat kita sampaikan kepada orang lain. Kadang-kadang ilmu kita ada tapi kita tak boleh nak macam mana nak sampaikan ke orang. Macam tu cara dia. Ialah kita menulis. Kita cuba menulis lah. Jadi saya rasa macam itulah motivation sebenarnya. Saya nak kata macam mana motivation kita, motivate diri kita sendirilah. Jadi apa yang ni. Jadi kalau tadi saya cerita pasal pergi, saya suka berjalan. Jadi kita kena ada satu matlamat lah. Okay, kita kena nak buat ni, kita nak dapat apa. Jadi kita bagi diri kita sendiri reward untuk diri sendiri. Okay, itu yang penting sebenarnya. Kalau kita tak reward diri kita, apa yang kita buat tu kadang-kadang alamak apa ni aku buat ni, nak ni. Jadi kita reward lah diri kita sendiri. Saya punya ni lebih kepada reward diri sendiri lah. Macam anak kita, kalau anak kita berjaya, kita reward dia something kan. Jadi itulah bila kita dapat kebaikan sertifikat paper, kita reward diri kita. Reward lah apa-apa pun. Jadi itu yang motivation kat kita kadang-kadang untuk terus menulis atau terus meneruskan kerja-kerja kita lah. Macam tu. Jadi sebenarnya bila cuti semester, kita selalunya adalah kena buat ni, kena buat tu. Tapi di samping tu kadang-kadang kita tak ada benda nak buat pun masa cuti semester. Jadi masa tu lah kita ambil untuk kita buat benda-benda search. Bila search, kita akan membaca benda tu dan otak kita akan berpusing mencari jawapan kepada persoalan tadi tu. Okey, itulah kesimpulan dan saya nak ucapkan terima kasih kepada penganjur dan nak ucapkan juga selamat maju jaya kepada semua orang yang berada di dalam ni untuk terus menulis. Sebab bukan senang menulis ni, dia memerlukan semangat yang tak putus-putus. Okey, kadang-kadang kita akan rasa down tapi nanti kita bangun balik, jatuh kan? Bangun balik, itulah dia punya motivation dia. Tips-tips yang kita kena buat lah. Itu sebenarnya yang saya nak kongsikan. Okey, terima kasih lagi dan tahniah kepada penganjur yang mengadakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Azmi sebab atas sesi perkongsian pada hari ini. Dr. Azmi jangan lupa juga isi borang penilaian untuk jam latihan kalau nak lah. InsyaAllah saya rasa 2 sesi coffee talk pada hari ini dapat dijalankan dengan sempurna sebab dengan adanya juga bukan sahaja speaker yang sangat berpengalaman, bahkan juga daripada rakan-rakan pensyarah yang sudi luangkan masa selama 2 jam tau untuk kita dengar, duduk depan PC hari ini untuk kita sama-sama dapatkan ilmu yang saya rasa tak bertepi ni. So saya harap rakan-rakan dapat manfaatkan ilmu-ilmu penulisan. Boleh juga tanya kepada pihak kami kalau ada sebarang soalan kepada saya, Zati Akmal, kepada Dr. Atia dan juga kepada Puan Alia. Dalam poster, sekarang ni unit penerbitan dah ada keluarkan poster untuk tanya-tanya soalan lah. Suka saya ingatkan di sini juga bahawa KPI yang tertinggi pada tahun ini adalah penulisan dan penerbitan.
So saya harap ini COVID-19 tidak mematahkan semangat kita untuk menulis duduk di rumah kan. Sebelum ni kita selalu komplain pasal tak ada masa, tapi sekarang ni insyaAllah kita lebih banyak masa untuk menulis sebab kita lebih fleksibel dalam PMP. Di akhir kata, jangan lupa isi borang untuk dapatkan jam latihan. Terima kasih semua, boleh leave the group by end the call. Dr. Terima Tati kasih sekejap ya. Ya saya. Okey, Assalamualaikum semua. Maaf saya baru sempat masuk. Kita ada mesyuarat Jan tadi dengan rektor dan juga tim KPP lah. So saya ucapkan terima kasih kepada semua yang join, especially tim unit penulisan dan penyelidikan. 100 lebih yang join untuk talk kita hari ni, coffee talk kita 2 session hari ni. It's a very fruitful discussion saya rasa. Saya akan tengok untuk recording nantilah because kita meeting dengan rektor tadi start pukul 9.40. So memang tak dapat nak dengar lah dua-dua presentation. So untuk semua saya nak maklumkan yang kita ada FB dan juga IG juga, dan saya telah diberi akses kepada grup WhatsApp KPP dan juga penyelaras koordinator kampus. Jadi apa-apa makluman kita akan maklumkan melalui grup tu untuk diwar-warkan kepada semua warga, fakulti, pusat pengajian dan juga kampus, ketiga-tiga kampus kita lah di Negeri Sembilan. Because kita ada yang jarang buka email semua kan. So saya rasa sekarang WhatsApp adalah medium yang paling senang lah untuk kita war-warkan, dan Ustaz Alim telah benarkan PJI tumpang grup WhatsApp KPP untuk diwar-warkan kepada semua kampus. So selain daripada FB dan IG PJI MA, kita akan guna WhatsApp sebagai medium lah untuk war-warkan semua. Dan untuk makluman semua juga, kita dah rancang untuk buat roadshow untuk semua unit di bawah PJI untuk maklumkan KPI dan juga apa yang kami boleh bantu. Tapi disebabkan oleh lockdown COVID ni, kami terpaksa menggunakan kaedah online, dan tim Dr. Atia, Dr. Zati dan Puan Alia telah mengambil inisiatif yang pertama lah untuk keluar untuk memberi penerangan secara online. So saya ucapkan tahniah kepada tim penulisan dan pendidikan, dan saya harap semua warga akademik kampus UiTM Cawangan Negeri Sembilan bear with us because we have the highest KPI dalam kampus, dan try our best lah untuk tolong semua. Dan juga kita ada satu lagi session coffee talk esok. Harap semua dapat join jugalah. So kita akan bagi jam latihan based on the attendance yang kita dapat daripada grup ni. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Dr. Zati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nolis.